Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam rancangan Info Sihat bersama saya, Nurul Aina, moderator anda pada hari ini. Bersama kita pada hari ini bukanlah insan biasa, beliau pakar dalam bidang kesihatan. Saya perkenalkan Cik Syazana, penolong pegawai kesihatan persekitaran yang terlibat dengan misi COVID sejak 2019. Topik yang akan dikupas pada minggu ini adalah mengenai vaksin. Saya berharap anda dapat berikan sedikit masa untuk fokus dan dapatkan info yang pastinya bukan mitos. Ilmu yang anda dapat mungkin akan dapat melindungi anda daripada virus yang sedang mengganas di era teknologi ini. Cik Sarana, boleh terangkan apa itu vaksin? Vaksin adalah salah satu produk yang dihasilkan dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan atau dari protein subunit pada virus tersebut. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan iaitu sistem imuniti tubuh badan dan membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Vaksin juga membantu sistem imun dalam melatih antibodi ini untuk mengenal pasti virus-virus tertentu supaya sistem imun cukup bersedia apabila tiba masa virus sebenar menyerang badan anda. Vaksin juga diberikan untuk membantu merangsang sistem ketahanan semula jadi badan bagi mengurangi risiko mendapat jangkitan virus. Terdapat beberapa jenis vaksin secara alamiah dikategorikan seperti berikut, iaitu yang pertama, viral vector vaksin yang mengandungi ubat suai virus vektor untuk menyampaikan kod genetik antigen seperti vaksin Ebola, dan yang kedua, inactivate virus vaksin yang mengandungi virus atau bakteria yang telah dimatikan, iaitu seperti inactivate polio vaksin, influenza dan rabies. Yang ketiga, nucleic acid RNA vaksin mengandungi DNA atau RNA coding daripada protein virus seperti vaksin COVID-19. Yang keempat, leaf attenuate virus vaksin mengandungi virus atau bakteria yang telah dilemahkan seperti vaksin MMR, yellow fever vaksin. Okay, yang kelima, protein subunit vaksin yang mengandungi protein subunit virus atau bakteria seperti vaksin untuk pertussis dalam vaksin DTaP. Yang terakhir, yang keenam, toksik vaksin mengandungi toksid yang telah dilemahkan seperti vaksin DTaP yang mengandungi difteria dan tetanus toksik. Vaksin adalah cara mudah yang selamat dan antara yang berkesan untuk melindungi individu daripada penyakit berjangkit. Vaksin juga menjadikan sistem ketahanan badan lebih kuat, dan vaksin tidak menyebabkan jangkitan kerana ia mengandungi virus yang telah dimatikan atau lemah. Cik Sarana, boleh terangkan siapa yang boleh mendapatkan vaksin COVID-19? Semua individu yang berusia 18 tahun ke atas boleh mengambil vaksin COVID-19 kecuali individu yang mempunyai sejarah alahan atau alergi yang serius terhadap ubat, makanan, vaksin yang memerlukan rawatan di hospital, dan yang kedua mempunyai sistem imun atau pertahanan badan yang lemah akibat penyakit atau rawatan perubatan ibu yang mengandung dan ataupun yang menyusukan anak. Anda juga yang ingin mengambil vaksin COVID-19 perlu mendapatkan nasihat daripada doktor bagi memastikan adakah anda layak untuk menerima vaksin COVID. Sekarang kerajaan utamakan kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan penting kan Cik Syazana, dan mereka akan dapatkan Pfizer. Ya, betul tu. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan iaitu Khairy Jamaluddin berkata mengutamakan pemberian vaksin kepada pelajar yang akan menduduki SPM dan juga SPM pada tahun 2021 agar dapat mengikuti sesi pembelajaran di sekolah sehingga menjalani tarikh peperiksaan. Apakah tindakan yang perlu dilakukan sekiranya mengalami demam selepas suntikan? Demam sering berlaku selepas suntikan vaksin. Ini biasanya berlaku dalam tempoh 48 jam selepas suntikan vaksin. Demam selalunya akan sembuh dengan sendirinya dalam jangka masa 48 jam selepas demam bermula. Anda boleh mendapatkan rawatan dengan segera di fasiliti-fasiliti kesihatan yang berdekatan jika mengalami demam selepas 48 jam selepas menerima suntikan vaksin atau mengalami demam untuk tempoh melebihi 48 jam
atau mengalami gejala jangkitan COVID-19 atau tinggal dengan seseorang yang telah dikesan positif atau tinggal dengan seseorang yang mengalami gejala COVID-19. Adakah vaksin ini selamat ya Cik Sazana? Di Malaysia, vaksin community ataupun vaksin Pfizer telah didaftarkan dan diluluskan oleh bahagian regulatory farmasi negara iaitu NPRA sebagai langkah kecemasan untuk mencegah jangkitan COVID-19 di bawah kebenaran penggunaan kecemasan EUA. Pada 31 Disember 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO telah memperakui bahawa vaksin tersebut boleh digunakan bagi tujuan kecemasan. Sebanyak 48 negara telah memperakui penggunaan vaksin ini, termasuklah negara-negara Eropah, Israel, UK, USA dan Singapura. Terdapat lagi 2 vaksin yang berada di Malaysia yang digunakan pakai iaitu Sinovac. Ia menggunakan teknologi inactivate virus di mana virus yang telah mati disuntik ke dalam badan manusia. Apabila ini berlaku, badan akan melawan virus yang mati itu dan menghasilkan antibodi untuk melawan jangkitan seterusnya. Teknologi ini juga sudah lama digunakan pakai, malah pernah digunakan untuk penyakit polio dan rabies sebelum ini. Dan ia dibuktikan berkesan dan hanya perlu disimpan dalam suhu 2 hingga 8 darjah Celsius sahaja. Dan yang ketiga, vaksin AstraZeneca yang menggunakan teknologi viral vector di mana virus diubah suai untuk dipindahkan ke antigen genetik kod ke badan manusia yang kemudian menghasilkan antibodi untuk menahan serangan virus. Ia berkesan sebanyak 62 ke 90% dan ini sudah memadai untuk melawan virus COVID-19. Selepas suntikan pertama, adakah kita boleh buat aktiviti seharian kita seperti dahulu, seperti gathering, tidak memakai mask muka, tak sanitize tangan? Vaksin hanya berkesan antara 75 hingga 95% sahaja dan ia bukanlah sepenuhnya mampu menghalang seseorang yang telah mengambil vaksin daripada dijangkiti. Ia hanya mengurangkan simptom-simptom agar tidak menjadi teruk. Dan buat masa ini, masih belum jelas sama ada individu yang telah divaksin dapat menjangkiti orang lain. Walau bagaimanapun, berdasarkan kajian tentang flu vaksin dan maklumat yang diperoleh daripada individu yang telah dijangkiti COVID-19, penyelidik berharap agar vaksin dapat menghalang penularan. Oleh yang demikian, orang ramai dinasihatkan agar kekal memakai mask di tempat khalayak ramai, sentiasa amalkan penjarakan sosial dan mencuci tangan secara kerap walaupun setelah diberi vaksin. Perlu saya tekankan bahawa tindak balas imun tidak akan mula bertindak balas untuk mencegah jangkitan sehingga 10 hari selepas vaksinasi. Baik Cik Suzana, saya faham bahawa kita perlu lengkapkan 2 dos vaksin. Adakah ia perlu vaksin yang sama atau boleh campur dos pertama vaksin lain dan dos kedua vaksin jenis lain? Sebaik-baiknya dos pertama dan kedua menggunakan vaksin yang sama dan anda hanya boleh mendapatkan vaksin yang berlainan dalam kes-kes tertentu sahaja. Contohnya, jika vaksin sudah tiada atau tiada rekod yang mana diberikan semasa dos yang pertama. Semua vaksin mengandungi spike protein, oleh itu dos yang kedua juga akan membantu untuk meningkatkan tindak balas kepada dos yang pertama walaupun ianya adalah vaksin yang berbeza. Okey, rasanya kita berhenti setakat ini sahaja kerana masa amat menceburi kita ya Cik Syazana. Dengan ini selesai sudah wawancara mengenai vaksin. Ucapan tahniah kepada pendengar yang memberi kerjasama, sanggup mendengar menunggu sehingga selesai. Semoga semua pendengar dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi di dalam wawancara ini dan berkongsi dengan rakan-rakan dan serta jiran-jiran yang masih belum tahu dan ragu-ragu tentang vaksin ni. Dan terima kasih Cik Syazana atas kesudian berkongsi sedikit mengenai vaksin. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa atau terlanjur bicara sepanjang wawancara. Akhir kata, sahutlah seruan kerajaan, jaga SOP, jaga jarak. Sekian, terima kasih.